Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa menonton program Bual Bicara pada hari ini, iaitu program Coffee Talk COB KL, anjuran pihak Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya Muhammad Azrul Hafiz bin Zahari akan bertindak selaku moderator anda pada hari ini. Dan tajuk kita pada program kali ini untuk kita kupas dengan panel yang kita jemput daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu penyelesaian aduan melalui proses mediasi. Saya perkenalkan panel yang bersama-sama kita pada kali ini ialah Encik Muhammad Azwan bin Ahmad, penolong pengarah kanan merangkap Ketua Pusat Mediasi dan Komuniti Serata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa untuk kita berkongsi pengalaman selama 14 tahun di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan semoga bermanfaat untuk kita pada hari ini. InsyaAllah. Okey Tuan, kita teruskan dengan soalan asas, iaitu soalan basic kita pada hari ini. Baik. Saya akan cuba jawab. Mediasi. Ya. Apa itu mediasi? Dan mungkin ada komponen-komponen yang perlu ada dalam mediasi itu. Silakan Tuan. Terima kasih Saudara Azrul. Terima kasih juga kepada bahagian Pesuruhjaya Bangunan kerana menjemput saya pada sesi Coffee Talk pada kali ini. Mediasi. Mediasi ni tuan-puan bukanlah meditasi, bukanlah duduk bertapa di dalam gunung, dalam gua. Mediasi ni merupakan salah satu proses penyelesaian konflik, permasalahan, pertelingkahan di antara pihak-pihak dengan dibantu oleh seorang perantara atau mediator. Dengan erti kata lain, bahasa mudahnya, jika dua pihak bertelagah, pihak satu dan pihak dua tidak puas hati di antara satu sama lain, dia akan berjumpa dengan seorang orang tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh, pada zaman dahulu di kampung-kampung, kita dapat lihat, kita dapat tengok penduduk-penduduk kampung yang mempunyai masalah di antara satu dengan yang lain, tidak berpuas hati, dia akan berjumpa dengan Tok Pengulu, dengan ketua kampung untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi ketua kampung atau Tok Pengulu ni kita panggil sebagai orang tengah. Orang tengah dalam bahasa mediasi ni kita panggil sebagai mediator. Mediator. So dia lebih kepada untuk mengharmonikan keadaan yang bertelagah tu melalui penyelesaian orang tengah lah. Betul Encik. Untuk zaman sekarang ni kita panggil moderator saya, sorry. Okey, seterusnya. Siapa pula pihak-pihak yang terlibat dalam urusan mediasi ni? So, sebelum saya beritahu pihak-pihak yang terlibat, izinkan saya bercerita sedikit tentang sejarah mediasi di Malaysia lah. Silakan. Secara ringkasnya, mengikut kefahaman saya minta maaf kalau ada sebarang kesalahan. Mengikut pembacaan dan penelitian saya, mediasi di Malaysia bermula secara ofisialnya pada tahun 1999. Secara rasminya pada 1999 dimulakan oleh Bar Council yang telah mewujudkan Malaysian Mediation Centre pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2007, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional telah mewujudkan satu unit mediasi pada tahun 2007 untuk menyelesaikan masalah-masalah komuniti. Diwujudkan mediator komuniti. Kemudian pada tahun 2016 ada bahagian perantara di mahkamah. Sebelum masuk mahkamah, hakim akan putuskan satu kes itu dibuat mediasi dulu di satu unit dipanggil bahagian perantara. Kemudian pada tahun 2020 ada wujudnya Pusat Mediasi COVID-19. So, balik kepada soalan Cik Azrul tadi, siapa pihak-pihak yang terlibat? Dalam satu kes mediasi, pihak-pihak yang terlibat adalah pihak-pihak yang bertingkah. Boleh jadi lebih daripada dua, boleh jadi tiga atau empat. Boleh jadi banyak pihak. Boleh jadi banyak pihak. Okay. Dengan dibantu oleh seorang pemudah cara yang kita cakap tadi, mediator. Mediator ni dia akan memudah cara pihak-pihak yang bertingkah itu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang diorang hadapi. Itu sisi. Okey, seterusnya Tuan. Proses mediasi berjalan. Bagaimana proses mediasi tu berjalan? Cara-cara mungkin ada kena persetujuan dua-dua pihak atau mungkin kalau satu pihak je datang, macam mana tu?
Terima kasih atas soalan Cik Azrul. Sebelum saya beritahu proses tu, saya nak beritahu dulu tentang 4 elemen penting dalam sesuatu mediasi ni. 4 perkara ni kita tak boleh tinggalkan untuk menjalankan mediasi. Mesti ada dalam proses mediasi. Mesti ada. Mediasi lah di mana-mana di dunia ni pun 4 perkara ni mesti ada. Yang pertama, sukarela. Sukarela, pihak-pihak yang bertingkah itu mestilah secara sukarela hadir ke mediasi untuk menjalankan sesi mediasi. Kemudian yang kedua, berkecuali. Mediator iaitu orang tengah yang menjalankan sesi mediasi ni mestilah yang berkecuali. Dia tidak side pihak satu, dia tidak side pihak dua. Tidak memihak mana-mana. Tidak memihak mana-mana pihak. Dia kenalah berkecuali. Yang ketiga, proses ini adalah dijalankan secara rahsia. Apa-apa yang pihak pertama, pihak kedua dan mediator bincangkan, putuskan dalam sesi mediasi itu adalah rahsia di antara pihak-pihak yang terlibat sahaja. Tak boleh masuk media sosial, tak boleh masuk mana-mana platform sebab lah. tu rasanya Cik Azrul pun tak pernah dengar keputusan-keputusan yang kes-kes selebriti yang saya sebut tadi. Tak pernah dengar. Betul, tak pernah dengar. Dirahsiakan lah benda tu. Faham. So yang terakhir, without prejudice, tanpa prasangka lah. Itu 4 elemen penting. Orang kata rukun mediasi ni lah. Kena ada. Macam ada rukun Islam, rukun iman, kita ada rukun mediasi kita kat sini. 4 rukun mediasi tadi. Seterusnya kita berbalik kepada kita punya proses mediasi tadi lah. Proses mediasi tadi lah. Seterusnya kita berbalik kepada tujuan Pusat Mediasi Komuniti Serata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan saya dipahamkan di bawah Dewan Bandar Kuala Lumpur. Dan yang pertama di Malaysia, pusat seumpamanya diadakan ataupun diwujudkan, dan mungkin yang pertama di Asia Tenggara. Apa ulasan tuan mengenai perkara ini? Yang pertama di Malaysia, yang pertama di Asia Tenggara. Yang kita dapat info lah. Cuma kita nak kepastian daripada pihak tuan. Apa yang saudara Azrul beritahu tu benarlah. Benarlah. Pusat Mediasi Komuniti Serata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah yang pertama seumpamanya di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Sebelum saya cerita tentang sejarah sebab apa pusat ini dirubuhkan, saya tertinggal tentang proses mediasi tadi. Proses mediasi. Yang saya cakap sebelum tadi, 4 perkara elemen mediasi. Kita ambil proses mediasi tu yang macam yang tuan jalankan di pusat mediasi di pusat mediasi ni apa yang kita buat? Dia ada 6 proses utama tuan-puan. Yang pertama, pramediasi. Pramediasi ni apabila sesuatu aduan sampai dekat kita, dipanjangkan di pusat mediasi, kita akan hubungi pihak-pihak yang berkonflik itu. Yang buat aduan tu mana-mana pihak pun boleh buat aduan? Mana-mana pihak. Di site mana-mana pun? Di site mana-mana boleh. So biasanya pihak pengadu kita panggil pihak pertama, pihak diadu kita akan panggil pihak kedua lah. So kita akan hubungi pihak-pihak ni, kita akan tetapkan tarikh. Bila you all ready untuk kita panggil datang ke pusat mediasi untuk proses mediasi. Kita akan juga setkan tarikh dengan mediator. Bila pihak-pihak dah setuju untuk hadir, kita akan keluarkan surat panggilan mediasi. Selesai saja proses pramediasi, pada hari kejadian, hari mediasi itu, sesi mediasi berlangsung. Sesi mediasi berlangsung dengan perkara pertama, mediator akan membuat opening statement, pernyataan pembukaan. Pada masa ini, isu yang dibangkitkan pada masa pernyataan pembukaan ni, mediator akan beritahu tentang 4 perkara tadi yang kita cakap, pasal kerahsiaan, without prejudice, sukarela apa semua. Kemudian dia akan beritahu perkara-perkara yang tuan-puan boleh buat, tak boleh buat dalam sesi mediasi. Contoh, tidak boleh rekod, tak boleh tinggi suara, tak boleh cakap bahasa-bahasa kasar. Proses mediasi itu dalam proses mediasi. Selepas mediator bercakap pernyataan pembukaan tu, kita akan buka kepada pihak-pihak untuk bercakap. Kita biasanya mediator akan tanya, pihak mana akan bercakap dulu? Pihak mana nak bercakap? Biasanya pihak mengadu akan bercakap dululah. Kita panggil dalam proses mediasi, kita panggil dia pernyataan pembukaan yang pertama. Dalam pernyataan pembukaan yang pertama ni, pihak-pihak akan meluahkan ketidakpuashatian, apa masalah yang dia hadapi. Contohnya pengadu, dia mengadu bau busuk. Dia akan beritahu, rumah saya ni orang atas selalu ada bela anjing, tahi anjing dia busuk mengganggu saya nak tidur. Anjing pula berak di bawah bilik tidur saya. Macam mana saya nak tidur? Kemudian pihak kedua pula menyatakan ini sekian. Dia punya maklum balas lah. Mesti dia kata dia ada lesen lah, dia dah ambil tindakan. Betul. Setelah selesai pernyataan pembukaan yang pertama, sekiranya pihak-pihak tidak mendapat persetujuan, proses mediasi seterusnya dilanjutkan dengan kita buat sesi perbincangan secara berasingan yang pertama. Bukan yang pertama, sorry. Sesi
Perbincangan berasingan. Okey. So masuk dia, pihak yang pertama tadi kita buat sesi mediasi dengan dia saja. Dengan moderator juga. Dengan mediator. Sorry. Mediator. Kemudian bila dah selesai tu kita buat sesi perbincangan berasingan dengan pihak yang kedua pula. Pihak yang lainnya pula. Okey. Selepas selesai sesi ini, kita akan buat sesi perbincangan kali kedua. Di antara kedua-dua pihak tadilah. Dia akan bercantum balik lah. Akan bercantum balik. Bila dah selesai, biasanya ada keputusan lah. Kalau ada keputusan, kita akan sign satu borang persetujuan bersama lah. Sekiranya tiada persetujuan, pihak-pihak boleh bawa ke peringkat tribunal atau yang lebih tinggi. Macam kita kata tadi, mediasi ni platform terakhir sebelum ke mahkamah ataupun tribunal. Betul. Okey tuan. Okey, seterusnya cerita sikit tentang faedah atau kelebihan menggunakan perkhidmatan di pusat PMKS ini. Berbanding dengan kalau kita menggunakan perkhidmatan sama ada di tribunal atau mahkamah, di pusat mediasi ni, di pusat mediasi Komuniti Strata Wilayah Pusat Kuala Lumpur ni tiada bayaran. Antara faedahnya free. Kita menjalankan proses mediasi, perkhidmatan mediasi secara percuma. Not a single cent kita kenakan charge kepada pihak-pihak. Kepada semua pihak? Kepada semua pihak-pihak yang menggunakan khidmat mediasi. Dan kita dah beroperasi daripada tahun 2018 sehingga sekarang. Sudah 4 tahun lah. Tak ada sebarang charge dikenakan. Antara faedah lain, bila buat mediasi ni, macam kita beritahu tadi, antara elemen dia kerahsiaan. So pihak-pihak yang masuk sesi mediasi itu saja yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Apa perbincangan yang dibuat, apa keputusan yang ada. Kalau hanya kita diorang je yang tahu. Kalau kita pergi mahkamah, contohnya kes belum tentu lagi seseorang tu bersalah, dah keluar paper. Betul. Seseorang seorang penceramah bebas ditangkap sebab ni. Tapi kita mindset kita yang pertama, dia ni dah bersalah. Kemudian aib dia telah dibuka. Di dalam mediasi, aib pihak-pihak kita jaga. Dirahsiakan. Antara faedah dan kelebihan lain, di mediasi ni win-win situation. Sebarang persetujuan bersama yang dibuat di antara pihak-pihak tu, menang-menang. Maksudnya, sekiranya Encik Azrul tidak berpuas hati dengan persetujuan yang pihak satu lagi nak buat, Encik Azrul tak perlu untuk sign persetujuan tu. So, dia macam win-win lah. Apa yang Encik Azrul nak, kedua-dua pihak berpuas hati. Kedua-dua pihak yang menetapkan keputusan dan kedua-dua pihak yang berpuas hati dengan keputusan yang telah dibuat. Antara faedah lain, selain pada win-win situation, kewangan lah. Macam tadi, tak ada bayaran. Satu lagi, cost lawyer. Kalau kita mahkamah, kena bayar cost lawyer. Betul. Lain-lain menjimatkan masa lah. Kalau pergi mahkamah, Saudara Azrul sendiri tahulah berapa lama. Betul. Dia akan berbanding dengan mediasi, kita bila sampai kes kat kita dalam tempoh 2 minggu, kita akan panggil sesi mediasi lah. Kalau pihak-pihak dah ready, lagi cepatlah sesi mediasi tu berlangsung. Maknanya ada dah kerjasama daripada kedua-dua pihak. Betul. Lagi cepatlah benda tu akan berlangsung dan akan diselesaikan. Okey tuan. Okey, berbalik kepada kes-kes yang tuan sebut tadi, di pusat mediasi ini sendiri, apa jenis-jenis kes atau aduan yang diterima? Ataupun jumlah keseluruhan aduan yang tuan terima setakat ni? Sepanjang penubuhan pusat mediasi bermula pada 25 September 2018 untuk makluman Saudara Azrul, kita telah mendapat 1,186 aduan. 1,186 aduan. Berbagai-bagai jenis aduan. Berbagai jenis aduan. Kalau aduan-aduan di sini, kita telah kategorikan lebih kurang ada 11 jenis kategori aduan. 11 jenis utama yang selalu diterima. Memandangkan di awal penubuhan pusat mediasi ni, kita nak cater dulu aduan-aduan di luar parameter Akta Pengurusan Strata 757. So aduan kebanyakannya datang daripada COB lah, Persuruhan Bangunan. Aduan yang tertinggi yang kita perolehi adalah berkaitan tunggakan cas penyelenggaraan. Itu paling tinggi sekali lah. Kita ada lebih kurang 657 kes. Lebih separuh daripada jumlah keseluruhan tu. Betul. Kemudian kita ada juga aduan berkaitan tidak puas hati terhadap pengurusan. Biasanya public atau penghuni petak, pemilik petak tak puas hati dengan manajemen, dah report tak buat kerja, dah report tak ada action dibuat, dia akan buat aduan. Antara lain kacau ganggu manusia. Kacau ganggu manusia ni meliputi pihak-pihak atas buat bising. Contohnya buat bising. Contoh lain, haiwan. Itu kita consider kacau ganggu binatang. Tu binatang pula. Kacau ganggu binatang. Kemudian kita juga ada aduan tentang masalah common area.
Kemudian ada juga aduan tentang tempat ibadat. Okey. Kemudian aduan tentang leaking atas bawah. Itu Technical antara punya antara part aduan lah. yang kita terima lah. Okey tuan, dan kita teruskan dengan soalan seterusnya, dan kopi pun ada kalau tuan nak minum. Boleh. Okey, siapa yang boleh menggunakan perkhidmatan mediasi ini? Adakah tertakluk pada kawasan serata saja ataupun warga kota saja, ataupun daripada Penang boleh datang sini ke? Macam mana tu? Okey, di awal penubuhan memang kita lebih spesifik kepada pihak-pihak yang boleh menggunakan perkhidmatan mediasi ini hanyalah komuniti yang duduk di bangunan berserata. Okey, maknanya daripada kondominium, apartmen. Pada awal penubuhan. Okey. Bermula pada bulan September itu hari, kita dah buka kepada semua warga kota yang tinggal di dalam Kuala Lumpur yang mendapatkan perkhidmatan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk menggunakan perkhidmatan mediasi di Pusat Mediasi Komuniti Serata Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sedang kata terbuka kepada semua warga kota. Maknanya tak kisah you duduk dekat banglo ke, duduk dekat kondo ke, semua boleh datang ke sini. Semua boleh. Untuk menggunakan khidmat mediasi. Kita cuma maintain nama dia saja. Jangan terperaya dengan nama. Sekarang ni nama masih maintain Pusat Mediasi Komuniti Serata. Bukanlah kita kata komuniti serata saja, tapi semua. Untuk warga kota. Semua warga kota. Okey, dan yang penting percuma. Dan satu lagi kena bear in mind, kita mengendalikan boleh menerima semua jenis aduan kecuali aduan melibatkan jenayah ataupun aduan yang telah atau sedang dibicarakan di dalam mana-mana tribunal atau mahkamah. Maknanya untuk sebelum ke mahkamah boleh ke sini. Tapi bila once you dah ke mahkamah, dah pergi tribunal, dah pergi mahkamah, dah tak boleh buat apa lah, tunggu mahkamah je lah. Tunggu putusan mahkamah lah. Okey, yang saya tertarik sebab kos ni pun percuma. Jadi mungkin ini salah satu orang kata perkhidmatan komuniti daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk warga kota Kuala Lumpur. Okey tuan, dan seterusnya, bagaimana kalau kata seseorang ingin buat aduan, ingin menggunakan pusat mediasi ni lah, perkhidmatan mediasi ini, bagaimana atau cara bagaimanakah dia nak mendaftar ke, ataupun perlu isi borang ke, ataupun terus datang ke sini ke, macam mana tu? Untuk menggunakan perkhidmatan mediasi yang ditawarkan secara percuma ni, tuan-puan boleh menghubungi kami di talian 03 boleh catat 2603 7060, ataupun boleh WhatsApp atau call di talian satu lagi 011 5950 6400, ataupun tuan-puan boleh emailkan kami sebarang permasalahan tuan-puan yang tuan-puan rasa boleh dimediasikan di email PMKS Pusat Mediasi Komuniti Serata semua huruf kecil WPKL@dbkl.gov.my. Tuan-puan juga sekiranya boleh juga menggunakan Adu KL kalau saya tak salah. Adu KL. Aduan tuan-puan tu, tajuk tu tuan-puan boleh buat bracket untuk dipanjangkan ke pusat mediasi. Nanti pihak Adu KL akan forward dekat kita. Banyak saluran yang boleh digunakan. Banyak saluran yang boleh digunakan. Lagi sekali telefonnya tadi 03 032603 7060. Dan juga ada talian WhatsApp kita 011 5950 6400. Dan juga boleh email PMKS wpkl@dbkl.gov.my. Okey tuan, itu dia saluran-saluran yang boleh saudara atau saudari gunakan untuk menggunakan khidmat pusat mediasi ini. Kita kata kalau boleh selesaikan luar mahkamah. Mudah dan percuma. Okey, seterusnya akhir sekali soalan. Dah habis apakah kalau kata tuan nak saya tambah soalan lagi? Gurau-gurau. Okey, akhir sekali, apakah harapan pusat mediasi di masa-masa akan datang? Macam saya explain di awal tadi, kita beritahu tujuan utama pusat mediasi ditubuhkan ni adalah untuk meningkatkan tahap kesejahteraan, tahap keharmonian warga kota. Jadi kita masih stick dengan benda yang itu. Kita nak meningkatkan tahap kesejahteraan dan keharmonian warga kota untuk mencapai happiness index. Untuk menjadikan Bandaraya Kuala Lumpur satu bandaraya yang bertaraf dunia. So harapan kita di masa akan datang, kita kalau boleh warga kota dapat hidup tanpa gaduh-gaduh tanpa berkonflik dengan jiran dia, tanpa berkonflik dengan rakan pejabat dia, tanpa berkonflik dengan bos dia, dengan mengutarakan sebarang permasalahan
kepada pusat mediasi. Dengan kata lain mengharmonikan kehidupan warga kota. Tak perlu stres-stres. Ya, betul. Stres tuan puan tu boleh tinggalkan ke pusat mediasi untuk pusat mediasi handle stres tuan puan. Pusat mediasi akan mediasikan kes tuan puan. Jadi gunakanlah pusat mediasi yang telah diwujudkan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur ni. Dah secara percuma. Betul. So bila lagi nak guna? Bila lagi tuan puan nak guna? Dapat menjimatkan masa. Dapat jimat duit. Betul. Tak payah nak ubah lawyer bagai semua kan. Tak perlu. Itulah harapan kami agar kami dapat digunakan sepenuhnya dan sebaik mungkin. Kami akan memberikan khidmat dan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka yang ingin menggunakan khidmat mediasi di Pusat Mediasi Komuniti Selatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan tak lupa juga saya nak beritahu, mediator-mediator yang kita lantik. Itulah baru nak tanya tadi. Mediator-mediator yang kita lantik di Pusat Mediasi Komuniti Selatan ni, semuanya ada sertifikat daripada bertauliah daripada Malaysian Mediation Center Bar Council. Okey. Bukan calang tauliah tu. Bar Council Mediation Center punya pertauliahan. Maknanya boleh diguna pakai segala keputusan ataupun proses yang dibuat di pusat mediasi ni. Betul tu. Okey, tuan. Itu dia sedikit orang kata basic ataupun pengenalan untuk pusat mediasi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini di bawah Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Salah satu orang kata objektif untuk merealisasikan Kuala Lumpur ni sebuah bandaraya yang harmoni dan orang kata tak ada tekanan. Betul. Mengurangkan tekanan di kota raya ini. Okey tuan, nampaknya masa amat mencemburui kita dan rasanya tibalah masa untuk kita akhiri program pada hari ini. Dan setinggi-tinggi penghargaan kita ucapkan kepada Encik Azwan Ahmad, penolong pengarah kanan di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, dan semoga kita punya program yang dalam masa setengah jam ni dapat dikongsi atau bermanfaat kepada anda semua yang menonton. Dan kita akan ada lagi siri-siri lain di masa akan datang. Dan seterusnya kita akhiri kita punya perbualan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.